Okey, siap. Mari pada ayo sini. Pada itu dia sudah. Kok. Okay. Ya okey lah. Okey, wow. Okey lah.你要在那边拍更好的地方，不是的。来，先看这里一个啊！右边，左边，左边，这边，搞这边来啊！来 ，OK。喂，apa you ni angle? 好，这样好。OK，谢谢。哦，小英。OK， 好，6。Apa angle lagi? Benarnya satu manajemen bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2017 dan bagi membentukkan wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan bagi kali yang sama. Aturan 59 peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, saya mencarankan bacaan kali yang kedua yang undang-undang ini diteruskan dengan serta-merta. Draft Undang-Undang Perpekangan tahun 2013 bacaan kali yang kedua. Yang berhormat Abu Speaker, saya mohon mencarankan supaya orang undang-undang bernama suatu enactment bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2013 dan bagi membentukkan wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan bagi kali yang kedua. Yang berhormat Abu Speaker, sempena dengan persidangan Dewan yang mulia ini, marilah kita sama-sama memanjat kesyukuran di atas kesempatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kami anggota Pentadbiran Negeri serta barisan pimpinan yang lain, serta dengan keizinannya juga dapat saya membentangkan bajet 2013 Negeri Pulau Pinang di Dewan yang mulia ini. Saya bagi pihak kepimpinan negeri dan semua pejabat awam Negeri Pulau Pinang ini merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tuan Yang Terutama yang Ketua Negeri Pulau Pinang di atas segala pandangan dan nasihat yang diberikan kepada kita bagi memajukan negeri Pulau Pinang yang kita cintai ini. Kami kepimpinan negeri dan seluruh rakyat negeri Pulau Pinang mendoakan agar Tuan Yang Terutama itu dan yang amat berbahagia perempuan sentiasa diberi kesejahteraan, dipanjangkan umur dan mendapat keberkatan dan keselamatan untuk terus melalui negeri Pulau Pinang. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua ahli yang berhormat dan hadirin yang beragama Islam yang baru sahaja meraihkannya pada 26 hari bulan Oktober 2012 yang lalu. Tidak lupa juga untuk saya mengucapkan selamat hari Deepavali kepada semua penganut agama Hindu yang akan merayakannya pada 13 November nanti. Yang berhormat Abu Speaker, kita amat bersyukur kerana rancangan projek dan program kerajaan negeri yang dilaksanakan telah berjalan lancar dan dimanfaatkan oleh rakyat negeri Pulau Pinang walaupun pelbagai rintangan, cabaran dan sekatan perlu diharungi. Kejayaan ini berkat sokongan padu yang diberi oleh rakyat kepada kerajaan negeri Pakatan Rakyat
sejak bulan Abil yang menjadi sumber kekuatan kepada kerajaan negeri untuk melipat gandakan lagi usaha dalam meneruskan pembiayaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Pembentangan bajet 2013 ini merupakan kali kelima dan terakhir yang dibentangkan oleh Kerajaan Pakatan Rakyat sebelum kita menghadapi Pilihan Raya Umum ke-13. Sebagai sebuah kerajaan yang prihatin terhadap kebangkitan dan kesejahteraan rakyatnya, barisan kepimpinan kerajaan negeri dengan penuh keikhlasan bertekad untuk meneruskan agenda dan strategi pembangunan untuk negeri Pulau Pinang demi membina masa depan yang lebih cerah dan makmur untuk segenap lapisan rakyat. Lantaran itu, bajet 2013 adalah bertemakan AES, Agenda Ekonomi Saksama, memfokuskan kepada strategi untuk mengurangkan ketidaksersamaan agar dia dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi negeri dan menjana pendapatan untuk membolehkan pengadilan yang lebih aksama dan adil kepada rakyat dan sekaligus meningkatkan taraf dan kualiti kehidupan kepada semua lapisan rakyat Pulau Pinang keseluruhannya, baik kaya dan miskin, tanpa melihat kaum, agama dan jenis. Basic Asset Tax, cekap, accountable dan terus yang menjadi pegangan kerajaan negeri Pakatan Rakyat adalah penyumbang kepada kejayaan yang dicapai oleh Pulau Pinang hari ini. Selain daripada menerapkan budaya kerja berprestasi tinggi dan berkemahiran dalam takdir urus dan pengurusan keuangan yang cekap dan berhemat selama ini, Pulau Pinang kini turut menjadi pilihan para pelaku dan penggiat industri di peringkat global. Kerajaan negeri sememangnya komited ke arah menjadikan Pulau Pinang sebuah negeri bertaraf antarabangsa yang berpendapatan tinggi, meskipun dalam persedaran global yang tidak menentu dan mencabar. Kerajaan negeri yakin untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai bandaraya pintar antarabangsa dapat dicapai melalui pembangunan yang dirancang yang dapat menarik bola insan serta menyediakan dasar-dasar wujud rakyat yang mentransformasikan Pulau Pinang pada sebuah ekonomi yang maju dan berbaik. Pembangunan akan diteruskan dengan pendekanan kepada berbagai sektor ekonomi dan juga penglibatan semua pihak daripada rakyat jelata Pulau Pinang. Bagi menyokong perkara tersebut, kerajaan negeri akan menyediakan peruntukan pembangunan secara langsung berjumlah 363.39 juta ringgit pada tahun 2013 bagi pelaksanaan projek-projek pembangunan di seluruh Pulau Pinang. Peruntukan yang disediakan ini melibatkan pertambahan sebanyak 9.15% berbanding peruntukan 2012. Yang baru dapat speaker, berjaya kerajaan negeri Pulau Pinang menjalankan urus tabur berintegriti berteraskan fizikal, menyatukan kepada rakyat, mematikan keselamatan awam dengan mengurangi jenayah serta wujudnya modal insan terlatih merupakan faktor kejayaan Pulau Pinang menjadi jalur pelabuhan untuk 2 tahun berturut-turut pada 2010 dan 2011. Bagi menggalakkan pengelaburan baru, kerajaan negeri telah memperbagaikan aktiviti galakan untuk satu sektor baru yang berpotensi, iaitu industri elektronik termasuk baut, pemencah cahaya LED, hidronik, aero angkasa, fotovoltaik suria dan semikonduktor, peralatan perubatan dan bioteknologi. Tumpuan terhadap pembangunan industri kecil dan sederhana atau IKL terbatas tidak pernah diabaikan. Kerajaan negeri telah mengambil inisiatif dengan menemukan pusat penasihat pasaran sumber dan latihan IKF atau Smart Center, pusat IKF atau SME Center dan perkampungan IKF atau SME Village untuk memacu pembangunan IKF. Pembinaan SPE, pembinaan SME Center di Raya Lepas dengan ruang sewa seluas 129,481 kaki persegi telah berjaya disiapkan pada bulan Jun 2012.
SME Village yang dibangunkan di Batu Kawan bermaklumat untuk menempatkan IKS secara bertumpuk dan membolehkan syarikat-syarikat IKS mengembangkan perniagaan dan memajukan perniagaan sendiri. Betul betul, sektor pelancongan adalah sektor ekonomi kedua terpenting pada Pulau Pinang. Pengiktirafan Pulau Pinang sebagai Business University in Asia oleh ECA International pada tahun 2008 hingga 2012 dan paling sesuai dan bandaraya paling sesuai dimiliki di Malaysia serta 8 top islands in the world you must explore before you die oleh Yahoo Travel telah meletakkan Pulau Pinang sebaris dengan destinasi pelancongan utama di rantauan Asia. Beberapa kawasan di daerah selatan yang mempunyai lokasi pelancongan menarik dan berpotensi untuk dimajukan sebagai destinasi pelancongan baru telah dikenal pasti. Bersamaan kemasukan pelancong ke Seberang mampu meningkatkan kadar okupansi kepada hotel-hotel di situ serta homestay yang kini semakin berkembang. Projek Eco Pelancongan khususnya di Jurong City, projek makanan laut di Jeti Batu Kawan dan projek galeri wawasan arkeologi Gua Kepah di Penaga diyakini sebagai destinasi utama pelancong. Sama tahun Pulau Pinang menjadi destinasi penganjuran acara-acara kebudayaan nasional dan antarabangsa. Untuk itu, Kerajaan Negeri menentukan sebanyak 8.27 juta ringgit pada tahun 2013 untuk menyokong anjuran acara-acara kebudayaan dan tarikan pelancongan di peringkat tempatan dan antarabangsa. Malahan, penggunaan projek Subterranean Spark Penang International Convention and Exhibition Centre atau SPICE di Pisang bernilai 300 juta ringgit yang dijangka siap pada 2015 bakal mempromosikan MICE Meetings, Incentive, Conventions and Exhibition kepada masyarakat antarabangsa. Sektor pelancongan warisan juga menjadi salah satu agenda kerajaan negeri di dalam memacu pertumbuhan ekonomi negeri. Pengiktirafan Georgetown sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO telah mempromosikan Pulau Pinang. Justru kerajaan negeri akan menyediakan tutupan berjumlah dengan ukuran 1 juta ringgit dari tahun 2013 kepada GTWHI Georgetown World Heritage Incorporated untuk terus memainkan peranan menguruskan dan mempromosikan warisan negeri ini kepada pelancong tempatan dan asing. Bagi menginvestasikan warisan ini, kerajaan negeri ini dalam proses menyediakan rancangan khas kawasan untuk memelihara, menaik taraf dan melindungi kawasan warisan dunia Georgetown, Taman Botani dan Bukit Munira yang melibatkan rundingan awam. Kerajaan negeri juga telah mengumumkan rundingan awam untuk membangunkan kompleks pasar ini sebagai Penang Heritage Square dengan membuatkan taman awam yang baru, dataran awam dan pusat kesenian dan budaya. Kepada negeri Pulau Pinang sekali lagi bakal berserah apabila menjadi tuan rumah kepada persidangan Eco Pelancongan Asia Pasifik yang dijadual berlangsung pada 28 hingga 30 November ini di Hotel Isti. Pada masa yang sama, pembinaan Escape Theme Park di Teluk Bahar sebanyak 200 juta ringgit yang akan siap fasa 1 pada bulan ini akan menjadi tarikan pelancong yang baru. Yang Berhormat Datuk Speaker, selepas bulan lalu, Taman Perindakan Halal Pulau Pinang atau TPHPP telah menerima 10 pelaburan daripada syarikat tempatan dan antarabangsa dengan nilai pelaburan 484 juta ringgit merangkumi 54 ekar tanah industri. Kilang Developing Halal yang pertama di Malaysia akan dibangunkan di zon pharmaceutical TPHPP dan akan memulakan pembinaannya awal tahun 2013. Dijangkakan kilang ini berupaya menghasilkan kapasiti pengeluaran Developing Halal sebanyak 2,000 hingga 3,000 tan metrik setahun melalui penggunaan mesin berteknologi tinggi. Bagi meningkatkan bilangan syarikat berstatus halal Pinang
dan berhadiah urusan halal dan hardware atau Islam Pulau Pinang telah menjadi lebih proaktif bagi mempromosikan lebih banyak outlet makanan di Pulau Pinang untuk mendapatkan persijilan halal, di samping memantau restoran makanan yang menyalahgunakan logo halal jangkit. Melalui kandungan usaha ini, 11 buah franchise outlet Subway dan 16 buah franchise outlet Old Town White Coffee di Pulau Pinang telah berjaya mendapat pengiklan status halal jangkit. Hasil usaha yang agresif oleh Halal Pinang juga telah berjaya meningkatkan jumlah syarikat berstatus halal di Pulau Pinang sebanyak 650%, iaitu dari hanya 55 buah syarikat pada tahun 2008 kepada 388 buah syarikat pada tahun 2012. Bagi mempromosikan sektor pelancongan halal di Pulau Pinang, Halal Pinang dengan kerjasama Pinang Global Tourism telah menerbitkan sebanyak 2 salinan Experience Pinang Muslim Travel Guide pada bulan Februari 2012. Direktori ini yang juga bakal diterbitkan dalam versi bahasa Arab telah diedarkan di beberapa lokasi strategik yang menjadi tumpuan pelancong. Satu pencapaian lagi yang membanggakan adalah pengajaran Penang International Halal Exposition and Conference selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2010 dan diselenggarakan sebagai Expo Halal tahunan utama di rantau Indonesia Malaysia Thailand Road Finder. Pada tahun 2012, pilihan dari bermana merekodkan pencapaian yang memberangsangkan dengan peningkatan pilihan sebanyak 161 syarikat agensi kerajaan serta pelibatan syarikat-syarikat antarabangsa daripada Iran, Indonesia, Belgium, Thailand dan New Zealand. Malahan, Thailand 2012 telah berjaya menarik lebih daripada 50,000 pengunjung. Dan ini semua adalah usaha daripada kedudukan sifat, kerana semua ini tidak ada sebarang pelibatan kerajaan negeri dalam industri halal sama sekali. Yang hormat Datuk Speaker, kerajaan negeri amat komited dalam memastikan infrastruktur jalan raya di negeri Pulau Pinang setara dengan negara-negara lain. Sebenarnya itu kerajaan negeri telah memperlawan syarikat-syarikat yang bersemangat untuk menyertai request dan proposal RFP bagi projek infrastruktur jalan raya dan seluruh bawah laut sebagai bypass dan lingkar yang dianggarkan melibatkan kos $5 bilion. Proses kelihatan untuk menyertai RFP ini telah pun selesai pada 14 Januari 2012 dan 8 buah syarikat yang layak telah diberi tempoh sehingga 15 Oktober 2012 untuk mengirimkan bentuk dan kertas jalanan projek untuk pertimbangan kerajaan negeri. Pelaksanaan projek-projek negara ini yang dibuat secara tender terbuka bersaing open competitive tender mampu menyelesaikan kesesakan lalu lintas di bandar raya Kelang dan dalam masa yang sama membantu pembangunan ekonomi negeri. Pengurusan aset jalan negeri juga diberi penekanan supaya ianya dapat diselenggarakan dengan baik bagi kemudahan dan keselesaan pengguna memandangkan untukan penyelenggaraan sedia ada terhad. Pada tahun 2019 sebanyak 41,6 juta ringgit dibutuhkan oleh TKR untuk mereka dan membaharui muka jalan-jalan kerajaan ini dan menambah baik kemudahan peran infrastruktur lain di negeri. Adalah diharapkan projek penektaraan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang bernilai 250 juta ringgit boleh siap pada 24 November ini. Seperti yang dijadwalkan bagi menampung kapasiti 5 juta penumpang. Memandangkan prestasi yang kurang memuaskan, pelabuhan Pulau Pinang harus dikembalikan status pelabuhan bebas demi memulihkan keseimbangan tampang. Pelabuhan Pulau Pinang telah menerima lebih daripada 1,734 buah kapal persiaran dan seri penumpang di Settlement Pier Cruise Terminal pada tahun 2011. Kerajaan negeri akan terus memohon kepada kerajaan tersebut untuk menangguhkan perpaksaan sehingga pergerakan pasar laut jalankan dengan kos 353 juta ringgit
dan suatu jaminan serta tender terbuka dijalankan. Ini adalah pendidikan yang harus disokong oleh semua rakyat Pulau Pinang. Kerana kerajaan negeri difahamkan Bidang Port Sedia Berhad turut menentang formula persatuan yang diumumkan oleh kerajaan persekutuan kepada Tan Sri Sat Mukhtar Hamkari. Yang hormat Datuk Speaker, sebagai usaha kerajaan untuk memperbaiki mutu perkhidmatan pengangkutan awam di Pulau Pinang, Rapid Penang telah dijanjikan tambahan 200 buah pas yang memberi perkhidmatan di bahagian pulau dan sebagainya. Malamnya, tambahan 200 buah pas yang diturunkan ini masih belum ditepati. Ia difahamkan hanya akan tiba secara bertingkat sehingga tahun 2015, di mana 8 buah pas dijangka akan tiba di Pulau Pinang pada Disember tahun ini. Lanjutan daripada kerjaan kerajaan negeri menyediakan perkhidmatan bas British Express Shuttle Transit yang mengumpulkan perkhidmatan shuttle secara percuma antara Pantai Kanungun Mall seberang Jaya dengan kawasan perindustrian lepas pada bulan Mac 2011. Kerajaan negeri kini membuat langkah dengan memperluaskan perkhidmatan percuma 4 erat meliputi bandar Pedah di Bukit Bertajan dan Auto City di Julu, berentasi Jambatan Pulau Pinang ke Bayan Lepas mulai 3 September 2012. Ini menyebabkan tambahan 4 lagi buah pas bagi Pinang daripada jumlah sedia ada sebanyak 16 buah pas dengan perbelanjaan dan juga RM184,800 sebulan. Bas CET atau Central Area Transit yang menawarkan perkhidmatan bas percuma dalam kawasan warisan Pedah masih diteruskan dengan kos RM50,000 sebulan. Kerajaan negeri juga memperkenalkan konsep perkhidmatan bas kontak yang dihaskan kepada penjawat awam yang bekerja di kontak. Perkhidmatan ini akan dijalankan secara percubaan selama 3 bulan mulai 1 November 2012 sehingga 31 Januari 2017 menggunakan biaya bas pelaksana yang melibatkan kos berjumlah RM50,000. Kerajaan negeri dalam usaha untuk mengatasi kesesatan trafik telah menawarkan RM10 juta setahun kepada Rapid Penang untuk menjalankan perkhidmatan bas percuma di seluruh Pulau Pinang pada waktu puncak, Isnin dan Jumaat. Akan tetapi kerajaan negeri masih belum mendapat sebarang jawapan positif selepas 18 bulan. Kajian Pelan Sumber Pengangkutan Negeri Pulau Pinang telah diletakkan kepada kerajaan negeri dan hasil di peringkat perbincangan dengan pakar undik pada bulan Oktober. Kerajaan negeri merasa bangga dengan inisiatif berbasikal yang dimulakan oleh kerajaan negeri ini mendapat perhatian seluruh negara. Malahan berbagai pihak ini aktif melaksanakan sukan berbasikal. Kerajaan negeri telah membuat langkah kehadapan dengan menyediakan burung-burung basikal sama ada secara berasingan atau berkongsi dengan kenderaan bermutu. Panjang laluan yang telah disediakan ialah 81 km. Usaha ini merupakan salah satu komponen dalam strategi menjulur untuk menambahkan sistem lalu lintas dan pengangkutan negeri ini. Sehingga kini berbagai infrastruktur dan kemudahan telah disediakan oleh DBP dengan pelibatan pihak swasta seperti menyediakan rak dan tempat menguji basikal di bahagian bas Taman Belik. Yang hormat Datuk Speaker, begini kemudahan diperiki projek pembesaran tempangan lingkuang di Bukit Bertajan dengan kos sebanyak 1.2 bilion adalah kini dalam pelaksanaan. Sehingga 26 Ogos 2012, kemajuan pelaksanaan projek adalah 900 dan dijangka siap pada 31 Julai 2016. Bagi menjalin sumber tekanan air lintang yang mencukupi untuk jangka masa panjang, kerajaan negeri bercara untuk mendapat tekanan air lintang melalui projek skim tekanan air lintang dari Sungai Perak ke negeri Pulau Pinang. Projek ini melibatkan pembinaan terowong yang bertujuan untuk mengalirkan sebagian air lintang dari Sungai Perak di Perak ke Sungai Perak di Pulau Pinang dan seterusnya, dan dari Sungai Perak ke Sungai Perak dan seterusnya ke negeri Pulau Pinang. Kos projek dianggarkan bernilai RM300 juta
dan ianya telah dibangun melalui Kementerian Tenaga Teknologi dan Teknologi, Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air kepada unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri pada 30 Jun 2012 di bawah Rolling Plan ketiga Rancangan Malaysia ke-10. Kerajaan Persekutuan perlu menjalankan projek ini sebagai tanggungjawab mereka dalam perjanjian penginsyaan aset air yang ditandatangani dengan kerajaan negeri. Yang Muhammad Abu Speaker, mengenai sektor pertanian, kerajaan negeri mensasarkan pengeluaran padi sebanyak 6.5 tan metrik per hektar pada tahun 2013. Penekanan diberikan kepada usaha-usaha menggalakkan pembangunan ladang dengan mempromosikan dan mengamalkan teknologi yang spesifik atau secara pakej amalan pengurusan terbaik best management practices untuk meningkatkan produktiviti tanaman bagi mengeluarkan hasilan yang lebih berkualiti dan mampu menembusi pasaran. Jabatan Pertanian Negeri Pulau Pinang telah menemukan 4 zon pemprosesan makanan, iaitu di Teluk Air Tawar SPU 4 unit, di Bukit Merah SPT 5 unit, di Relau Daerah Pulau 3 unit dan di Genting Barat Daya 5 unit dalam proses pembinaan. Fokus kepada membina peningkatan produktiviti, pengeluaran hasil penakan yang diusahakan melalui peningkatan kualiti pengurusan ladang melalui amalan perdagangan baik, penyiapan ladang melalui skim akreditasi ladang peternakan, serta amalan baik kebersihan veteriner bagi produk industri asas tani telah dipertingkatkan. Ini ternyata bagi aspek pengeluaran ladang. Nilai hasil peternakan Pulau Pinang telah mengekalkan pencapaian melebihi 700 juta ringgit setiap tahun dari 2008 hingga 2011. Bagi memastikan sumbangan sektor pertanian kepada KDNK meningkat, kerajaan negeri akan mengirimkan peruntukan berjumlah 7.18 juta ringgit bagi tahun 2013. Mengenai pembangunan modal insan, memang diakui bahawa pembinaan modal insan bukan sahaja penanda kekayaan sebenar, tapi asas kemajuan ekonomi sesebuah negara. Kerajaan negeri telah melabur dalam modal insan dengan menarik institusi pengajian tinggi dan terkemuka seperti Asian Women Leadership University AWLU yang dipimpin oleh Universiti Wanita Terungkul Amerika Syarikat iaitu Smith College di tapak tanah kerajaan negeri seluas 100 ekar di Pulau Bukit. Majlis Sains Negeri Pulau Pinang juga akan terus membantu usaha memperkasakan Pulau Pinang sebagai pusat cemerlang sains dan teknologi. Projek Impact Center yang bermakna mewujudkan penyertaan rakyat dalam bidang sains dan teknologi serta pelibatan sektor industri dan perusahaan swasta telah dirancang semula untuk dibina pada tahun hadapan di Geodesic Dome atau Dewan Tungku. Kontang dengan harga 20 juta ringgit dan tapak keluasan 18,000 kaki persegi. Selain daripada itu, Penang Learning Center dan Penang Badminton Academy bernilai 4 juta ringgit akan dibangunkan di Kampung Bapal. Hasil sumbangan Yayasan ECM Libra. Projek tersebut bakal melengkapkan sebuah perpustakaan, 7 kelas bahasa dan tuition, 6 hingga 8 gerangan badminton serta kantin untuk kemudahan generasi muda. Ia berhasrat untuk membina bakal jago badminton dunia dan memberikan pengajaran tuition kepada pelajar baik ataupun yang lemah dalam pelajaran. Kerajaan negeri juga tetap akan menunjukkan sebanyak 12 juta ringgit yang telah diberikan sebelum ini kepada sekolah-sekolah tanpa modal, termasuk sekolah rakyat, sekolah Cina, sekolah Taiwan dan sekolah Mubalik, dan juga sekolah tersedia Cina dan sekolah jenis menengah kebangsaan. Mengenai alam sekitar, Muhammad berfikir kejayaan mentransformasikan Pulau Pinang
kepada sebuah negeri yang bersih, hijau, selamat dan sihat. Sebenarnya diakui apabila usaha-usaha ini membolehkan Georgetown dipilih sebagai Most Livable City atau bandar paling sesuai didiami di Malaysia untuk ekspektasi pada 2011 dan diulangi pada 2012 oleh ECA International. Melalui program Hari Tanpa Beg Plastik Percuma, sebanyak 33 juta beg plastik telah dapat dijimatkan oleh pengusaha pasaraya. Bagi meneruskan usaha menjadi negeri hijau yang pertama di Malaysia, kerajaan negeri juga telah memperkenalkan program sekolah hijau bagi menggalakkan pelibatan pelajar dalam pemeliharaan alam sekitar dengan pemberian insentif sebanyak RM300 bagi pelaksanaan aktiviti yang kreatif dan inovasi. Kewakilan telah mencapai pasaran kitab semula sebanyak 24% pada 2011, sedangkan sasaran Malaysia adalah 20% pada 2020. Dan semua kita telah melebihi sasaran ini sekarang. Kerajaan negeri akan terus berusaha meningkatkannya lagi, termasuk usaha meningkatkan kebersihan anda. Bagi memastikan pengurusan sistem proposal di Pulau Burung diluruskan dengan lebih berkesan, kerajaan negeri telah melantik syarikat lebih terang secara berhad dengan kontrak selama 20 tahun. Syarikat ini dipilih berdasarkan tender terbuka berdaya saing, open competitive tender, dengan tawaran harga terendah, mutu perkhidmatan dan kemudahan yang terbaik dan bersesuaian dengan kehendak kerajaan negeri untuk melaksanakan operasi dan menyelenggara tapak perusahaan sistem pekerja di tapak sedia ada. Membina sebuah tapak sistem pekerja tambahan yang bertaraf. 4. Menghidupkan roti lautan licik bagi merawat licik daripada sistem pekerja serta menghidupkan MRS atau Material Recovery Facility sekiranya didapati sesuai dengan perlu. Tapak perusahaan sampan Lutung yang telah beroperasi sejak tahun 1992 akan berakhir apabila ianya dibangunkan kelak sebagai sebuah taman dengan pembangunan bercampur. Perlu diingatkan bahawa kos bawah tender terbuka yang dianggarkan sebanyak 294 juta ringgit untuk tempoh 20 tahun adalah jauh lebih rendah daripada kos pembayaran di bawah sistem pemerintahan Barisan Nasional bersifat kroni. Sekiranya kadar DM digunakan, maka kos akan melambung ke 536 juta ringgit, iaitu 242 juta ringgit lebih tinggi daripada kos tender terbuka sebanyak 294 juta ringgit. Kerajaan negeri juga telah mengambil inisiatif melaksanakan program Pulau Pinang Bebas Asap Rokok (PENBAM) untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kesan perokok pasif melalui aktiviti promosi dan advokasi. Sebagai permulaan, 6 kawasan dikenapati untuk diwakilkan sebagai zon bebas asap rokok, iaitu Taman Perbandaran Jalan Utama, Taman Botani, Empangan Air Hitam, Empangan Teluk Bahang, Taman Bandar Ampang Gajah dan Empangan Mengkot. Pusat analisis CAT yang hanya mengenakan bayaran lautan 30 ringgit untuk pesakit buah pinggan telah dibangunkan oleh kerajaan negeri di kompleks Pasar Awak pada Kelang dan akan mula beroperasi pada Januari 2013. Pusat analisis CAT kedua di Selang Raya dijangka siap pada bulan Mei 2013. Kerajaan negeri akan menyediakan 2 juta ringgit untuk operasi pusat analisis pada tahun depan. Yang Muhammad dan berfikir dalam mengejar kemajuan bagi memastikan Pulau Pinang sentiasa memimpin ke depan. Pinang ini kerajaan negeri sentiasa mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Program-program kebajikan tahunan seperti program penghadaan warga emas, ibu tunggal, OKU, program anak emas, program pelajar emas, program bantuan mahasiswa emas serta sumbangan urusan jenayah kepada waris warga emas sudah terkena
bukan sahaja di Pulau Pinang, malah di seluruh Malaysia, sehingga ia sinonim dengan rakyat Pulau Pinang. Tambahan pula, kejayaan Pulau Pinang sebagai negeri pertama yang bebas dari miskin tegak di Malaysia telah memastikan pendapatan garis kemiskinan dinaikkan kepada RM600 sebulan setiap keluarga, membuktikan kepesanan dasar pulau yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri mulai tahun 2009. Namun demikian, kerajaan negeri mempunyai hasrat untuk berbasmi kemiskinan sama sekali. Menurut laporan ICMA, Institute of Nation and International Studies UKM, pada tahun 2011, garis kemiskinan atau poverty line indicator bagi Semenanjung Malaysia merupakan RM763 sebulan. Garis kemiskinan ini merupakan tahap pendapatan yang diperlukan untuk menikmati taraf kehidupan yang paling prima. Berdasarkan garis kemiskinan RM763 ini, kadar kemiskinan di Pulau Pinang pada tahun 2007 dan 2009 merupakan 1.4% dan 1.2% masing-masing. Justru sebagai bukti kukuh komitmen untuk memelihara kebajikan rakyat dan memastikan bahawa Pulau Pinang akan menjadi negeri pertama di Malaysia untuk membasmi kemiskinan sama sekali, kerajaan negeri telah menyatakan hasrat untuk melakukannya menjelang tahun 2015. Hari ini saya hendak membuat satu pengumuman yang bersejarah, iaitu kerajaan negeri Pasaraya mengambil kira keperluan untuk menjaga golongan bawah. Kita akan awalkan tempoh ini, iaitu bukan 2013, bukan 2015 Pulau Pinang akan membasmi kemiskinan, tetapi tahun depan kerajaan negeri Pulau Pinang akan basmi kemiskinan. Usaha ini akan dijalankan dengan menaikkan pendapatan minima bulanan bagi setiap isi rumah di Pulau Pinang daripada RM600 sebulan sekarang kepada RM770. Dan ini adalah melebihi garisan kemiskinan yang ditetapkan pada tahap RM763 sebulan. Ini bermaksud bahawa sekiranya terdapat mana-mana isi rumah yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM770 sebulan, maka kerajaan negeri akan menambah niat atau top-up baginya untuk mencukupi RM770. Ini macam pasien guru top-up, nanti ini kerajaan negeri akan top-up. Program ini dijangka akan membabitkan sebanyak RM20 juta setahun. Dengan ini, Pulau Pinang akan menjadi negeri pertama untuk mencapai taraf miskin sifar di Malaysia. Berdasarkan laporan sejata, jumlah keseluruhan warga emas yang berdasar telah meningkat kepada 146,324 orang berbanding 126,107 orang pada tahun 2011. Malahan, pendaftaran program bantuan ibu tunggal juga menunjukkan reaksi positif masyarakat dengan mencatatkan jumlah seramai 7,789 orang berdaftar pada tahun 2012 berbanding 4,323 orang pada tahun 2011. Peningkatan jumlah ini juga membuktikan kejayaan program kebajikan yang dijalankan oleh kerajaan negeri. Sehingga kini 8,993 orang penerima telah menerima bantuan RM1,000 kepada waris yang menguruskan jenazah warga emas yang meninggal dunia. Kerajaan negeri berhasrat untuk memperkembangkan pemberian sumbangan ini kepada waris ibu tunggal berkecil. Untuk tahun 2013, sejumlah RM60 juta disediakan untuk melaksanakan program-program sosial dan kebajikan yang dijalankan oleh kerajaan negeri supaya untuk tahun depan Pulau Pinang dapat menjadi negeri pertama mencapai taraf
miskin sifat, pengangguran sifat, dan hutang sifat telah dengan rasuah sifat. Yang benar dari sifat selaras dengan hasrat untuk menjadikan masjid sebagai sebuah institusi berbagai aktiviti kemasyarakatan. Peruntukan sebanyak 13.84 juta ringgit telah disediakan untuk tahun 2013 meliputi pembangunan masjid, surau dan sekolah agama rakyat. Pada tahun 2012, kerajaan negeri menyediakan peruntukan untuk meneruskan pembinaan masjid baru yang mengambil kira persarana mesra OKU di Masjid Jamik, Sungai Buloh, Daerah Pulau, Masjid Jamik, Masjid Buloh, SPU. Pembinaan masjid yang mengambil kira persarana sempal ini telah pun dilaksanakan di Masjid Abdul Fazil, SPU dan Masjid Lawai di Dia. Keseluruhan peruntukan untuk tunjang keagamaan pada tahun hadapan adalah sebanyak 46.42 juta ringgit. Kerajaan negeri sememangnya memberi perhatian serius kepada keperluan sektor perumahan, khususnya tanggungjawab untuk menyediakan perumahan mampu milik yang selamat, kondusif dan selesai adalah menjadi agenda utama kerajaan negeri. Pada tujuan ini, kerajaan negeri telah membutuhkan sebanyak 500 juta ringgit untuk tempoh 5 tahun bagi mensangkikan skim perumahan mampu milik tersebut. Di bawah pasal 1 PDC membutuhkan kawasan seluas 200 ekar di Batu Tawar yang melibatkan pembinaan 11,000 atau 12,000 unit. Kerajaan negeri telah melantik HDB Singapura, iaitu pembina rumah mampu milik yang terbaik di dunia, bagi memastikan rumah mampu milik di Batu Tawar adalah yang paling berkualiti di Malaysia. Di bawah pasal 2, kerajaan negeri, NDBP dan NDSP memperuntukkan tanah NDBP dan tanah NDSP seluas 49 ekar di 4 daerah, 29 di SPU, 3 di SPT, 11 di DDR dan 6 di DVD. Keempat-empat tapak ini akan melibatkan pembinaan 6,000 unit rumah mampu milik menjadi keseluruhannya 18,000 unit rumah mampu milik. Mengenai projek rumah rakyat di sebuah kawasan mempunyai 433 unit yang terletak di Sungai Rambai, Bukit Pentajam. Hanya 433 unit dihuni, sedangkan 479 unit sebagainya masih kosong. Kerajaan negeri baru ini telah pun mengadakan temu duga bagi 39 bangunan yang diterima untuk sewa di TPR di seluruh kawasan. Hanya 22 perumahan yang ada bertemu dekat dan daripadanya 17 telah berjaya tak akan ditawarkan unit-unit untuk sewa. Sewa yang dikenakan termasuk kos penyelenggaraan adalah RM100 sebulan. Dari unit rumah yang akan disewa, kerajaan negeri dan tindakan melaksanakan kerja-kerja perbaikan dan pemasangan bil dengan kos RM195,000 untuk 30 unit rumah terlibat. Kerja-kerja perbaikan akan dilaksanakan apabila perlu ke atas unit-unit yang akan disewa dan bagi mengelak vandalisme. Dan masalah ini telah wujud sebelum 2008, tapi kerajaan negeri akan terus berusaha untuk mengatasi masalah yang tersebut. Dengan bantuan Hukuman Pulau Pinang atau HAPI, iaitu Housing Assistance Program of Penang, HAPI, dengan dana sebanyak 50 juta ringgit diperkenalkan oleh kerajaan negeri untuk menampung program kerajaan tersebut. Seperti yang tadi maklumkan, program tabung penyelenggaraan satu Malaysia membutuhkan kos perbaikan sebanyak 90% bagi rumah kos rendah dan 70% bagi rumah kos sederhana rendah swasta. Manakala baki selebihnya sebanyak 10% untuk rumah kos rendah dan 30% untuk rumah kos sederhana rendah adalah ditanggung oleh para penduduk atau penghuni. Untuk menjayakan penyelenggaraan atau program tabung penyelenggaraan satu Malaysia, kerana banyak rumah pangsa swasta tidak dapat memohon jumlah ini kerana mereka tidak mampu mengeluarkan baki 10% atau 30%. Kerajaan negeri melalui program HAPI akan menampung baki
10% dan 30% tersebut. Kerajaan negeri percaya bahawa program HAPPY ini mampu menjayakan program penyelenggaraan, perbaikan dan menaikkan infrastruktur dengan kos rendah dan kos sederhana rendah di seluruh negeri Pulau Pinang. Justru itu ia mampu meningkat kualiti kehidupan yang lebih selesa kepada rakyat secara keseluruhan. Kerajaan negeri pada tahun 2013 juga akan meneruskan dengan pembiayaan kerja-kerja penyelenggaraan dan perbaikan infrastruktur asas bagi projek-projek rumah awam yang dibina dan diuruskan oleh kerajaan negeri. Bagi tujuan ini merupakan berjumlah 12.46 juta ringgit disediakan. Yang hormat dan berfikir mengenai pembangunan belia dan terkait kejayaan mencapai kedudukan ke-6 di SUKMA ke-15 di Pahang pada tahun ini dan juga di SUKMA ke-14 di Kuala Lumpur. Kerajaan negeri akan terus memastikan program-program pengukuhan serta pemantapan kontijen negeri dijalankan secara menyeluruh bagi mematamakan tukar negeri ke tahap yang lebih cemerlang. Keseluruhannya, peruntukan yang disediakan oleh kerajaan negeri untuk memantapkan pasaran dan budaya kesukanan dalam tahun 2013 telah bertambah 1 juta ringgit kepada 7.67 juta ringgit. Manakala peruntukan yang disediakan untuk aktiviti belia juga bertambah kepada 752 ribu ringgit. Pada masa yang sama, sebagai satu suntikan sihat untuk program belia, satu peruntukan khas sebanyak 5 juta ringgit akan diberikan untuk membina gerangan pusat di seluruh Pulau Pinang. Yang mahu dan speaker, bagi membangunkan kontraktor kelas F, kerajaan negeri telah menumbuhkan majlis undingan kontraktor kelas F yang berperanan menggunakan platform sebagai video undingan secara berhala di antara Jabatan Agensi Kerajaan dan kontraktor kelas F. Antara usaha yang telah dilakukan ialah mengadakan benjol-benjol dan latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kelas F, khususnya dalam kerja-kerja konservasi warisan. Berdasarkan rekod sistem e-perolehan, penawaran projek kepada kontraktor kelas F adalah meningkat mengikut tahun seiring dengan pertambahan peruntukan pembangunan yang diluluskan oleh kerajaan negeri. Pada tahun 2010, nilai kerja projek pembangunan negeri yang telah ditawarkan kepada kontraktor kelas F adalah sebanyak 38.5 juta ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 26.8 juta ringgit berbanding dengan tahun 2009. Tahun 2011 juga telah mencatat peningkatan ketara di mana nilai projek berjumlah 67.9 juta ringgit. Keseluruhannya telah ditawarkan oleh Jabatan Agensi Negeri kepada kontraktor kelas F sahaja. Sehingga September 2012, nilai projek yang telah ditawarkan kepada kontraktor kelas F adalah berjumlah 57 juta ringgit. Semua dalam fikir projek titian taksama rakyat yang telah dimulakan pada tahun 2009 telah berjaya menetapkan 792 peminjam dengan jumlah keseluruhan pinjaman berjumlah 2.9 juta ringgit. Usaha ini bukan sahaja berjaya membantu peniaga kecil yang berpotensi untuk terus berkembang, malahan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan seterusnya membasmi kemiskinan melalui peniagaan ini. Dan tahun ini ada pinjaman ini TT, projek titian taksama rakyat, terbuka untuk semua rakyat Pulau Pinang tanpa kira kaum, agama, jantina ataupun latar belakang politik. Melihat kejayaan ini, kerajaan negeri bercara menambah dana bersama dengan PDC sebanyak 3 juta ringgit dengan suatu lagi tabar khas 1 juta ringgit hanya untuk ibu tunggal bagi meneruskan usaha-usaha membantu peniaga kecil mempertingkatkan kualiti dan jaringan perniagaan masing-masing. Di samping penekanan kepada pembangunan usaha berwenang di kalangan individu, kerajaan negeri juga mengharapkan budaya usahawanan di kalangan koperasi.
pelaksanaan program pembangunan perusahaan dan penyediaan modal kepada peniaga-peniaga kecil telah dijalankan secara berperingkat untuk seperti menaik taraf kompleks perniagaan untuk aktiviti perniagaan serta tarikan pelanggan. Kerajaan negeri amat bangga dengan satu inisiatif MBBP yang telah menyiapkan kerja-kerja menaik taraf kompleks Bukit Bedong dengan kos perbelanjaan sebanyak 1.55 juta ini. Sungguh kompleks Bukit Bedong adalah satu kompleks yang bertaraf antarabangsa dan saya harap semua ada boleh lawat untuk melihat dengan mata sendiri. Sewaan masih dikekalkan pada tahap lama, iaitu 68 minit sebulan, dan ianya akan membantu para peniaga mengembangkan perniagaan dan meningkatkan pendapatan. Pada masa yang sama, kerajaan negeri telah menghulurkan kepada MPSP 10 juta ringgit untuk menaikkan pasar-pasar awam di Seberang Perai. Mengenai wanita, pembangunan wanita, Penubuhan Penang Women Development Corporation pada November 2011 jelas menunjukkan komitmen dan keutamaan kerajaan negeri untuk membangun dan memperkasakan kepentingan dan peranan wanita dalam masyarakat. PWDC beroperasi pada Januari 2012 dan telah memulakan projek perintis Gender Responsive Budgeting dengan kerjasama Majlis Perbandaran Pulau Pinang dan Majlis Perbandaran Seberang Perai. Selama 3 tahun yang akan memberi fokus pada aspek keselamatan dan kebersihan. Sejak 10 bulan beroperasi, Penang Women Development Corporation telah menganjurkan berbagai program pembinaan teknologi di peringkat akar ubi melalui bengkel dan latihan kepimpinan wanita dan pengenalan kepada tabung kurus baik. Setakat ini lebih daripada 300 orang peserta di kelima-lima daerah telah menyertai program yang dianjurkan. Di antara program keusahawanan yang akan dilaksanakan ialah latihan asas penjagaan kanak-kanak untuk ibu-ibu tunggal, di mana mereka akan dilatih untuk mengenai penjagaan kanak-kanak yang selamat dan berkualiti di rumah sebagai kegiatan yang boleh menjana ekonomi golongan ibu tunggal. Segala penekanan dan agenda bagi melengkapkan wanita dengan kemahiran teknikal awal serta mewujudkan perkiraan yang menggalakkan bagi menyokong dan memajukan wanita khususnya dalam aspek penjagaan kanak-kanak. Kerajaan negeri telah menyediakan peruntukan sebanyak 2.3 juta untuk 2013, termasuk 1.5 juta untuk PWDC. Satu lagi projek kesihatan khas untuk golongan wanita ialah program kesihatan bebas darah payudara untuk memberikan pemeriksaan mammogram secara percuma yang akan dijalankan bersama Kementerian Agama. Kerajaan negeri mahu golongan wanita yang sihat, cerdas dan bebas daripada darah payudara. Dan 3 juta ini akan diperuntukkan untuk tujuan ini. Yang mana bagi kita, cabaran global dan domestik serta peningkatan ekspektasi rakyat menuntut perlibatan awam melaksanakan perubahan besar terhadap dasar dan strategi pembangunan negara serta mekanisme pelaksanaan ini. Untuk mencapai status perkhidmatan awam berkesimpulan dan bertaraf antarabangsa, jangka pentadbiran kerajaan yang kompeten, berdaya saing, kreatif, inovatif dan berintegriti amat diperlukan. Justru, saya yakin dan percaya pentadbiran kerajaan negeri Pulau Pinang sentiasa melaksanakan transformasi sejajar dengan tuntutan untuk memastikan penyampaian perkhidmatan lebih eksklusif, cepat, tepat, tulus dan mesra. Kerajaan negeri amat menitik beratkan kreativiti dan inovasi bagi menghasilkan perkhidmatan yang lebih berkualiti. Adalah membanggakan beberapa pendekatan yang diambil oleh pejabat ke kerajaan negeri
dengan menggerakkan inovasi dalam kerja payah, antaranya melalui pensijilan NSISO 9/1/2008 di mana 49 proses pertama di pejabat stafsus pelajar negeri telah diiktiraf oleh SIRIM pada 9 September 2012. Pejabat stafsus pelajar negeri juga telah diiktiraf 4 bintang dalam penerapan bintang tahun 2011 oleh pihak mampu. Kerajaan negeri juga telah berjaya membekalkan sijil tanggung teguran daripada Ketua Parlimen Negara ke atas Penyata Kewangan Kerajaan Negeri pada tahun 2011 dan sebanyak 4 jabatan, iaitu Pejabat Stafsus Kerajaan Pulau Pinang, Jabatan Kewangan Negeri, Penang Dewan Corporation dan Majlis Agama Islam Pulau Pinang telah mendapat pengiktirafan 4 bintang dalam pengurusan kewangan berdasarkan indeks accountability, taknya kepada tempat jabatan. Sebagai perhubungan dan galakan kepada jabatan dan agensi yang telah mengekalkan prestasi cemerlang ini, kerajaan negeri mulai tahun semasa ini akan memberi insentif kewangan sebanyak RM10,000 kepada jabatan atau agensi terlibat. Sebagai rancangan lagi, bagi tahun depan 2013, pemberian insentif kewangan akan ditingkatkan kepada RM15,000 untuk jawatan yang mencapai 4 bintang. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Pegawai Kewangan Negeri dan juga Datuk Penasihat Undang-Undang atas perkhidmatan mereka yang telah berjaya meletakkan Pulau Pinang di puncak yang paling atas, yang saya tanpa sedang silu menyatakan mempunyai pentakdiran bersama juga dengan YDP, kedua-dua YDP, MDP, semua kelima pegawai daerah telah meletakkan pentadbiran Pulau Pinang di atas puncak, iaitu mempunyai pentadbiran awam yang paling cemerlang di semua negeri di Malaysia. Seiring dengan pengiktirafan kepada semangat perkhidmatan awam, kerajaan negeri menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri yang lepas telah pun memberikan bonus kena bulan gaji penambahan minimum RM600 kepada seramai 3,780 pejabat awam. Susulan daripada bonus raya, kerajaan negeri ingin mengumumkan pembayaran bonus setengah bulan gaji dengan minimum RM700 akan diberikan dua kali pada Disember 2012 dan Januari 2013. Ini bermakna jumlah minimum yang akan diterima oleh penjawat awam untuk bulan Disember dan bulan Januari adalah RM1,400. Ini adalah jumlah minimum yang akan diterima. Kerana sekat tengah bulan minimum RM700. Sebabnya untuk belum membawa, kalau gaji mereka kurang, mereka akan dapat sedikit tambah lagi, iaitu minimum RM1,400 yang saya rasa tidak ada tu bandingannya di mana-mana negeri di Malaysia. Guru-guru dan penyedia kapal kali ini akan menerima RM400, dan bermakna RM700 untuk tahun 2012 berbanding dengan RM600 tahun lepas. Sejumlah RM7.46 juta ini akan dibelanjakan bagi maksud pemberian bonus ini. Pemberian bonus ini terus dibayangkan kepada kedua-dua DPT dan juga barang-barang bertanggung negeri sebagai pemberian minimum. Semangat dan sikap. Pada tahun 2010, kerajaan negeri melalui Seri Socio-Economic and Environmental Research telah menghasilkan pelan hidup yang dinamakan Penang Blueprint. Pelan tersebut merangkumi strategi pembangunan untuk tempoh tahun 2011 hingga 2015. Namun begitu, pada bulan April tahun 2011,
Kerajaan Persekutuan telah mengumumkan rancangan untuk menghasilkan plan induk yang dipanggil Data Penang Transformation Program atau Data Penang Master Plan. Bersama dengan Hutan, Kerajaan Negeri dan Pemandu serta Tahanan Nasional. Sebagai komitmen kepada inisiatif Kerajaan Persekutuan dan dalam semangat kerjasama demi pembangunan negeri dan rakyat, Kerajaan Negeri telah bersetuju dengan hasrat Kerajaan Persekutuan untuk mentepikan Penang Bukit tersebut supaya dapat dibincang secara bersama-sama dengan semangat setia kawan. Walau demikian, pada bulan Jun 2011 semua perbincangan telah diadakan. Malangnya ia tak berhasil. Yang saya berikan kronologi tentang perbincangan ataupun rumusan yang dibuat. Mulai Jun 2011 diikuti oleh lab yang telah dikerajai oleh NTIA, iaitu pelaksanaan kuasa pelaksanaan koridor baru yang telah menjalankan lab koridor dan wilayah dari bulan September hingga November 2011. Kerajaan Negeri telah memberikan kerjasama, memberikan input, memberikan bantuan dan telah menghasilkan atau membukukan satu plan induk bagi negeri Pulau Pinang. Sebab begitu, setakat ini tidak ada apa-apa berita atau laporan yang dikemukakan. Sebab ia sudah siap pada bulan Mac 2012. Kegiatan ini amat dikesali dan memberikan gambaran bahawa kerajaan negeri sudah tertipu kerana tidak bersama dengan kerajaan pusat, sehingga ketepikan Penang Blueprint yang telah pun dihasilkan atau disiapkan sebelum. Apabila saya bertanyakan CEO atau ketua pegawai eksekutif Mandu yang juga Menteri Dijaga Perdana Menteri dan Menteri Dijaga tentang apakah status plan induk pada bulan September yang lepas, beliau telah memaklumkan bahawa beliau masih menantikan tarikh pelancaran daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kerajaan Negeri berasa sungguh hampa dengan sikap Kerajaan Persekutuan yang tidak menunaikan janji. Kita harap memang janji ditepati, tapi nampaknya semua tinggal kosong saja. So semua kita telah sabar dan memberikan masa yang cukup. Kerajaan Negeri tidak boleh duduk berdiam saja. Oleh itu, saya pada hari ini ingin memaklumkan kepada rakyat Pulau Pinang dan juga akan disampaikan kepada Kerajaan Persekutuan bahawa Kerajaan Negeri hanya akan tunggu sampai akhir tahun ini. Sekiranya tidak, proses pun sudah mula untuk melakukan pengemaskinian ability terhadap plan induk yang dihasilkan dulu. Dan sekiranya masih tidak ada maklum balas yang telah dicapai secara bersama dengan Kerajaan Persekutuan, di mana saya rasa semua pandangan telah dikira dan ia diadakan dalam satu iklim, ada satu suasana yang ikhlas, terbuka dan juga saya rasa begitu berprofesional. Tapi nampaknya janji tak ditepati. Oleh itu, Kerajaan Negeri sudah membuat keputusan. Sekiranya tidak ada sebarang maklum balas sehingga akhir tahun ini, Kerajaan Negeri akan terpaksa ikut jalan sendiri dan mengeluarkan suatu Penang Timeline pada bulan Januari 2013. Dan kita harap ia tidak berlaku, kerana mau tak mau, suka tak suka, Kerajaan Persekutuan kena menerima satu hakikat. Hanya dengan kerjasama bersama dengan kerajaan ini, barulah semua rancangan boleh berbuah,
berhasil dan berbunga. Yang hormat dan bersikap, bagi melaksanakan strategi dan langkah-langkah yang saya bentangkan tadi, Kerajaan negeri mencadangkan sebanyak 970,561,310 ringgit diperuntukkan bagi bajet mengurus tahun 2017. Ini merupakan peningkatan sebanyak 270,965,987 ringgit atau peningkatan 62% berbanding dengan bajet mengurus sebanyak 599,6 juta pada tahun 2012. Bagi peruntukan pembangunan juga pula diperuntukkan sebanyak 333,385,531 ringgit. Ini merupakan peningkatan sebanyak 30,451,881 ringgit atau 9% berbanding dengan peruntukan pembangunan sebanyak 332,93 juta pada tahun 2012. Sebagai gambaran kira bajet untuk tahun depan adalah mencecah 1 bilion. Kali pertama bajet Pulau Pinang mencecah 1 bilion ringgit. Berjumlah 1,946,841 ringgit yang mencakupi peruntukan pengurus dan pembangunan dicanangkan untuk pembelajaran dalam tahun 2012. Jumlah besar ini telah pun dengan mengira 200 juta ringgit untuk calangan kepada kumpulan wang pembangunan ini. Bajet keseluruhan yang dicanangkan pada tahun 2013 sebanyak 1,13 bilion merupakan peningkatan sebanyak 381 juta ringgit atau 51% berbanding dengan bajet keseluruhan tahun 2012 sebanyak 752,3 juta ringgit. Segala penentu ucapan saya akan merujuk kepada 2 risalah yang berkaitan dengan risalah bil nombor 1 tahun 2012 bagi bajet 2 tahun 2013 dan risalah bil bilangan nombor 2 tahun 2012 bagi bajet pembangunan tahun 2012 sekali. Yang berhormat dan speaker, pada tahun 2013 kerajaan negeri menganggarkan hasil dikutip adalah berjumlah 708,523,660 ringgit, iaitu peningkatan 320,635,330 ringgit atau peningkatan 84% berbanding anggaran tahun semasa 2012 sebanyak 385,9 juta ringgit. Komposisi hasil tahun 2013 terdiri daripada hasil cukai sebanyak 134,72 juta, hasil bukan cukai 158 juta dan terima bukan hasil sebanyak 419,8 juta. Mengambil kira jangkaan hasil 2013 sejumlah 380,50 juta berbanding dengan berbelanja mengurus sebanyak 970,56 juta akan menjadikan bajet 2013 mengalami defisit sebanyak 262 juta ringgit. Defisit 262 juta ini adalah 48,33 juta lebih besar daripada anggaran defisit tahun ini. Anggaran defisit atau kekurangan 262 juta ringgit yang dijangka dari dalam bajet 2013 dapat dijaji daripada simpanan suku negeri yang berbaki 710,81 juta ringgit pada akhir tahun 2011. Kerajaan negeri sememangnya telah membentangkan bajet defisit untuk tahun sebelum ini, tapi mengambil kira kutipan hasil semasa berjumlah 528,38 juta ringgit setakat 12 Oktober 2012 berbanding anggaran perbelanjaan mengurus pada tahun 2012 yang berjumlah 599,6 juta ringgit di samping usaha-usaha berterusan dan memantapkan lagi kutipan hasil sehingga akhir tahun tak amalan-amalan perbelanjaan berkhidmat nilai untuk wang bagi pemerintah
dan pengurusan nilai bonus management yang diterapkan. Kerajaan negeri harap rekod bajet negara cemerlang akan dapat terus ditekankan. Sungguh pun kita memenangkan anggaran defisit, tapi atas usaha semua pemimpin-pemimpin termasuk agul-agul dan juga pejabat awam, kerana budaya jimat, cermat dan berkhidmat, kita masih dapat mencatatkan lebihan. Dan ini telah diulangi tiap-tiap tahun berturut-turut selama 5 tahun. Selain daripada caluman kepada kumpulan wang pembangunan negeri, peruntukan yang disediakan untuk pembiayaan program-program sosial juga telah bertambah berbanding tahun lalu, dan terus menyumbangkan kepada peningkatan defisit. Sejak Mac 2008, Kerajaan Negeri Perkhidmatan Rakyat telah membelanjakan 176.4 juta ringgit untuk program kebajikan, baik program emas, baik untuk sekolah-sekolah dan sebagainya, termasuk tentulah guru-guru kafah dan lain-lain. Dan juga membuat satu sumbangan yang paling besar dalam sejarah Pulau Pinang, sebanyak 500 juta ringgit untuk pelaksanaan skim perumahan mampu milik yang tidak pernah dibelanjakan oleh Kerajaan Agung. Tapi semua pun begitu, daripada 2008 hingga sekarang kita masih boleh mencatatkan lebihan bajet. Tak pernah setahun kita ada bajet defisit. So walaupun beban kewangan yang terlibat adalah tinggi dan mengakibatkan kepada kemungkinan pertambahan bajet defisit untuk tahun 2013, sebagai sebuah kerajaan berjiwa rakyat, kerajaan negeri bertekad untuk meneruskan dengan program-program sosial tersebut, dan seperti yang saya sebut tadi, bergantung kepada CAT untuk memastikan kita masih boleh mencatatkan lebihan atau surplus bajet. Program yang mengurus sebanyak 970 perpuluhan 56 juta terbagi kepada 2 jenis, iaitu tahunan dan berkala. Untuk perkara 98 perlembagaan persekutuan, perbelanjaan tahunan adalah perbelanjaan yang dikenakan terus kepada kumpulan wang disatukan seperti bot, TRT, pejabat TRT, ilawan ganjaran pension anggota pentadbiran negeri. Harap tak akan berlaku kepada kita semua. Bayaran bayar pinjaman dan bayaran tuntutan perintah mahkamah. Peruntukan tahunan yang dijanjikan pada tahun 2013 adalah berjumlah 34,411,860 ringgit. Manakala dari pembelajaran berkalan pula adalah perlu mendapat kuasa berkanun melalui undang-undang perbukaan 2012 bagi membolehkan kerajaan negeri membuat perbelanjaan sebanyak 936 juta ringgit 145,450 ringgit yang diperuntukkan pada tahun 2013. Terdapat 19 kuasa jabatan yang menyebut pengurusan peruntukan berkalan di bawah maksud berkalan 1 hingga 20, seperti mana perincian di Risalah Belanda 1 tahun 2012. Di bawah program menurut 2023 sejumlah 143,3 juta adalah bagi monumen, 117 juta bagi perkhidmatan dan perkara, 7,54 juta untuk pengelolaan aset, serta 656 juta bagi pemberian dan kenaan bayar tetap. Manakala sejumlah 6,13 juta disediakan untuk perbelanjaan lain. Peningkatan yang ketara bagi objek pemberian dan kenaan bayar tetap adalah berpunca daripada calangan kepada kumpulan wang pembangunan negeri, pemberian dan bantuan-bantuan sosial rakyat dan komunitas yang telah saya uraikan sebelum ini. Pertama, peruntukan bagi objek-objek seraya adalah bagi menampung keperluan berbelanja pengurus yang akan meningkat pada setiap tahun, iaitu antara lain kenaikan gaji dan pelarasan monumen, kenaikan kos putaran dan utiliti, dan keperluan menantikan pergerakan aset yang telah diluluskan. Namun dalam speaker,
Bajet pembangunan untuk tahun 2012 adalah sebanyak RM363.39 juta yang keseluruhannya adalah daripada punca ini. Anggaran bajet pembangunan tahun 2012 yang menurut kelulusan ikut masuk pembangunan P1 hingga 18. P1, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 dan 18 bagi 9 buah kepada negeri adalah seperti tersendarai dalam risalah bilangan nombor 2 tahun 2012. Tuntutan pembangunan yang disediakan adalah untuk menampung antara lain keperluan infrastruktur berjumlah RM77.76 juta, pengambilan tanah berjumlah RM58 juta, pertanian dan pembangunan bawah bandar berjumlah RM13 juta, perumahan berjumlah RM12.46 juta dan RM50 juta untuk program Happy bantuan perumahan Pulau Pinang. Dan juga sektor sosial dan pembangunan masyarakat berjumlah RM152.13 juta. Yang berhormat Bapak Speaker, Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat memperkenalkan bajet AEF, Agenda Ekonomi Saksama, untuk mengurangkan jurang ketidaksamaan di kalangan masyarakat. Masalah ekonomi dan juga Badan Kewangan Antarabangsa IMF pun menganggap ketidaksamaan sebagai tidak efisien dan menjejaskan pertumbuhan ekonomi serta menghindari peluang sama rata dalam pendidikan. Oleh itu, Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengambil pendirian berani untuk memulakan proses mengurangkan ketidaksamaan dengan AEF, Agenda Ekonomi Saksama, dengan menghapuskan kemiskinan pada tahun 2013 dan bukanlah tahun 2015 seperti yang dirancang. Inilah perbezaan AEF Pakatan Rakyat dengan AEF Barisan Nasional atau Automated Enforcement System. Suatu AEF Pakatan Rakyat yang memartabatkan rakyat dan memperkayakan mereka berbanding dengan AEF BN yang menghina rakyat dengan membebankan mereka. AEF Pakatan Rakyat memberikan Pulau Pinang mendaftarkan nama dalam sejarah sebagai negeri pertama di Malaysia yang berjaya menghapuskan kemiskinan pada 2013 selepas kejayaan menjadi negeri pertama yang membasmi kemiskinan sedar pada 2009. Ketua ini hanya dapat tercapai kerana kemampuan Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat memiliki sistem CAT untuk mencatatkan prestasi kewangan yang sebelah. Semua pihak tertentu berasa begitu iri hati sehingga mempersoalkan rekod pemberian bajet yang paling tinggi dalam sejarah Pulau Pinang sebanyak RM138 juta untuk tahun 2011. Kenaikan 312% berbanding dengan 33 juta lebihan bajet yang mencapai pada tahun 2010. Ataupun pengurangan hutang sebanyak 95%. Pihak tidak bertanggungjawab ini sendiri meludah ke langit kerana mempertikaikan kewibawaan Ketua Audit Negara yang sudah sahkan penjaga kewangan Pulau Pinang sebagai benar dan saksama, true and fair view. Lebihan bajet ini dicapai bukan kerana belanja kurang. Sebaliknya perbelanjaan bertambah lebih 55% berbanding dengan kerajaan lama. Contohnya, perbelanjaan untuk program sosial dan bantuan wang kepada rakyat sebanyak RM176.4 juta tidak pernah dibelanjakan sebelum ini. Dan juga perbelanjaan untuk pembinaan jalan di bawah JKR sebanyak 109 juta atau pembinaan rengkang di bawah JPF sebanyak 51 juta sejak Mac 2008 dan tidak pernah diberikan sebelum ini. Untukan untuk JKR pada 2013 adalah 41.6 juta dan JPF adalah 16.2 juta. Yang mahu Speaker, Kerajaan Negeri Pakatan Rakyat akan membina jambatan kampung Tanjung Berambang di Kanul Sungai Aceh yang bernilai sebanyak 50 juta ini sekiranya memperoleh keyakinan rakyat yang tidak berbelah bagi
dalam kawasan itu. Sekarang kami memohon peruntukan ini, peruntukan 50 juta ini daripada kerajaan persekutuan yang adil, dan harap ia akan disokong oleh semua agung-agung di sebelah sana, termasuk terpulang agung Sungai Aceh. Yang muat dan berfikir, agenda ekonomi tak sama bukan hanya sekadar menghilangkan ketidaksamaan, tetapi bertujuan untuk mencapai 4 syarat seperti mana yang dikenalpasti oleh pakar ekonomi terkemuka dan penasihat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, Profesor Jeffrey Sachs, semasa syarahan anjuran Penang Institute di Pulau Pinang baru-baru ini, iaitu 1. Kesejahteraan ekonomi, 2. Kesetaraan sosial, 3. Pembangunan mampan dan mesra alam serta mustaqbil bersih dan sekat. 5 kerajaan negeri memenuhi keempat-empat syarat ini. Hakikat ini dicerminkan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan pelaburan tertinggi di Malaysia berturut-turut pada tahun 2010 dan 2011. Pembangunan mampan dan mesra alam dicerminkan dengan genting tanpa gas plastik dan kita semula tinggi serta projek hijau tanpa kilang nadi bumi lana dan tanpa loji reaktor nuklear. Dalam agenda ekonomi saksama AES Pakatan Rakyat, kerajaan negeri bertekad mengurangi ketidaksaksamaan tanpa menjejaskan pertumbuhan ekonomi dengan 3 dasar keterkelah, iaitu bersaing, kompet, insentif yang disasarkan, pengusaha insentif dan mengurangkan reduce. Pertama, menggalakkan persaingan dengan menghancurkan monopoli dan ekonomi smart supaya yang rajin diberikan ganjaran dan yang berkebolehan dinaikkan. Kedua, sasaran dan insentif diberikan kepada golongan yang miskin, yang muda dan wanita. Kita boleh lihat betapa besar perubahan apabila wanita pertama kali dilantik di Pulau Pinang sebagai yang betul pihak berkuasa tempatan NTBC dan NTSP dan juga pegawai daerah. Program-program untuk membasmi kemiskinan sebanyak 20 juta ringgit, membantu wanita sebanyak 2.3 juta ringgit dan bela sebanyak 5 juta ringgit untuk membina drama sukar adalah titik kemulaan yang tidak pernah dilakukan oleh kerajaan sebelum ini. Ketiga, menghilangkan amalan rasuah dan kalimat birokrasi agar potensi setiap insan dapat dioptimalkan. Melalui prinsip CAP, kerajaan negeri telah menjadi perintis atau pelopor pioneer kepada pelbagai proses dan sistem seperti pelaksanaan tender terbuka bersaing, open competitive tender, pengisytiharan hasil secara terbuka oleh ketua menteri dan ahli-ahli ekspor, melarang ahli keluarga daripada berurus nyawa dengan kerajaan negeri, kehidupan nyawa di pedang, pencegahan kontrak kerajaan dengan sektor swasta dan juga penutusan enactment kebijakan maklumat. Jadi takdir bersih terbaik dengan prinsip CAP dalam menjadikan Pulau Pinang lebih bersih, lebih hijau, lebih selamat dan lebih sihat. Agenda ekonomi saksama AES Pakatan Rakyat kini memperlihatkan Pulau Pinang yang kita mahu adalah tanpa kemiskinan, tanpa pengangguran dan kelak tanpa hutang kerana tanpa rasuah. Marilah kita memastikan Pakatan terus tetap sebagai kerajaan berjiwa rakyat yang martabatkan rakyat. Akhirnya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk meratangkan perhatian saya dan kerajaan saya kepada semua rakyat atas sokongan dan semangat yang diberikan kepada kerajaan ini, kepada semua anggota perkhidmatan awam dan anggota keselamatan yang telah berkhidmat dengan diam dan penuh bertanggungjawab untuk menjamin kestabilan, keamanan, kemajuan dan kemakmuran negeri yang berterusan. Saya juga ingin menyatakan penghargaan kepada semua yang berhormat adil yang sama-sama berkhidmat untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran negeri Pulau Pinang. Tentulah lebih sikit kepada adil kerajaan, tapi tidak kurang juga kepada adil perbankan. Saya percaya dan yakin
dengan hubungan padu dan penyertaan semua pihak, negeri kita akan terus maju dan berjaya. Saya tutup ucapan saya dengan serangkap pantun. AEM Pakatan Rakyat Dakar berharga, adil ditegak, rakyat dijaga. Pakatan Rakyat harapan bersinar, amal makhluk nahi buka. Sekian pengalaman speaker, saya turut bercakap. 85.531 unit yang tertera dalam anggaran pembangunan tahun 2013 yang dibentangkan pada Risalah Dewan Undangan Negeri Bilangan 2 tahun 2012 dan menetapkan bahawa jumlah yang tersebut hendaklah digunakan bagi tujuan yang ditetapkan dalam anggaran pembangunan tahun 2013. Hormat Datuk Speaker, saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, pembahasan rang undang-undang perbekalan tahun 2013 dan usul anggaran pembangunan tahun 2013 akan dimulakan pada 5 November 2012 jam 9 pagi. Dewan ditangguhkan. Sebelum itu kita sediakan makanan tengah hari dan harap dengan balik dan Jika walaupun Dewan ditangguhkan, saya minta jawapan bagi rasa mulai dia ada susah betul lah Tuan Menteri ini. Baru selai dia dengan kita profesor inilah perjalanan langsung tak cekap satu saja bagi kita tak 30 soalan satu lagi bagi. Inilah sikap Tuan Menteri yang ada. AES agenda ekonomi sendiri Tuan Menteri dia. Agenda ekonomi sendiri. Tugas baca. Tunggu CM. Stop. Ya, aduh hormat. We join the $1 billion club.